Jemaah Haji Malaysia perlu mengekalkan disiplin dan patuh kepada peraturan yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi sepanjang berada di Tanah Suci. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Izri Shah turut menasihati jemaah dari negeri itu untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya serta menjaga kesihatan diri. Ia bagi memastikan ibadat haji yang bakal dilaksana berjalan lancar dan pulang dengan haji yang mabrur. Dalam usaha membasmi kemiskinan, tindakan bersepadu perlu sentiasa diberi tumpuan. Pemangku Raja Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putera Jamalullah bertitah agar semua pihak menggambling tenaga dan memberi komitmen yang tinggi agar taraf hidup mereka dapat ditingkatkan. Di Perlis ketika ini, seramai 11,032 ketua isi rumah telah berdaftar dalam sistem e-Kasih di bawah kategori miskin dan miskin tega. Sesi libat urus berhubung tuntutan kumpulan yang mendakwa diri mereka waris Kesultanan Sulu terhadap Kerajaan Malaysia perlu diadakan secara konsisten. Ia bagi memberi penjelasan kepada rakyat Sabah mengenai isu dan status tuntutan berkenaan. Pada masa sama, sesi libat urus tersebut juga perlu diperluas menentasi Malaysia bagi memberi kefahaman kepada semua pihak. Isu buli membabitkan anggota tentera di pusat latihan sentiasa diambil serius. Siasatan dalaman masih dijalankan dan keputusannya akan diperoleh dalam masa terdekat. Sistem pengurusan terus ditambah baik bagi memastikan perkara berkenaan tidak berulang. Penambahan perwakilan kuasa bagi penganugerahan pingat jasa Malaysia kepada veteran ATM diyakini dapat memberi peluang kepada kira-kira 10,000 veteran menerima pingat itu tahun ini. Sasaran itu meningkat berbanding hanya 2,500 penerima PJM yang dapat dianugerahkan sebelum ini. Langkah berkenaan sekaligus dapat mempercepatkan penyerahan pingat kepada baki kira-kira 82,000 veteran ATM yang belum menerimanya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melancarkan kenderaan utiliti sukan SUV Proton X90. Perkembangannya kita bersama Syamimi Saripan di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa MyTech. Syamimi, teruskan. Baik Syai, ini merupakan momen yang cukup bersejarah apabila kali terakhir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan kereta keluaran Proton Wira pada tahun 1994 dan lebih manisnya pada hari ini bertepatan dengan sambutan ulang tahun Proton ke-40 tahun. Perdana Menteri bersama meraihkan sambutan ulang tahun yang cukup bersejarah hari ini sekaligus melancarkan kenderaan utiliti sukan SUV serba baharu model X90. Proton X90 merupakan model kereta dalam suri X Proton selepas X50 dan X70 yang dipasang secara tempatan di kilang pemasangannya di Tanjung Malim. Ini membuktikan komitmen syarikat ini mendukung penuh industri automotif tempatan dengan memperkenalkan teknologi baharu kepada ekosistem. Malah ia juga sebagai usaha Proton memasuki pasaran kenderaan tenaga baharu NEV bagi penawaran teknologi enjin hijau yang membantu mengurangkan pelepasan karbon sebagai standard baharu dalam mobiliti mapan. Semenjak tempahan awal SUV ini pada 10 April lalu, lebih 1,000 unit telah pun dipohon ataupun ditempah lebih awal yang diterima oleh pihak Proton dan sebentar tadi harga bagi model ini telah pun diumumkan dan ia mula dijual pada harga 123,800 hingga 152,800 seunit mengikut spek masing-masing. Proton X90 merupakan tawaran menarik daripada Proton bagi sebuah SUV besar 6 atau 7 tempat duduk yang luas dan besar. Turut didatangkan dengan 4 varian utama iaitu Standard, Executive, Premium dan varian paling tinggi dinamakan sebagai Flagship. Dan sebentar tadi dah pun berlangsung acara mengambil gambar bersama dengan tenaga kerja Proton bersama dengan model baharu X90. Dan saya kira itu saja perkembangan dari sini. Kita kembali bersama Syai di Angka 10. Silakan Syai. Baik, terima kasih Syamimi di MyTech. Sistem kupon akan diperkenalkan kepada pengguna yang ingin mendapatkan barangan jualan rahmah. Anjuran KPDN Kedah. Melalui kaedah itu, ia memudahkan dan mempercepatkan proses mendapatkan barangan. Pengarah KPDN Kedah berkata melalui sistem itu, pengguna yang ingin mendapatkan barangan jualan rahmah hanya perlu membayar jenis barangan yang diperlukan. Ia perlu dilakukan sehari atau sebelum program jualan rahmah berlangsung.
Jabatan Peguam Negara menafikan sekeras-kerasnya telah mengeluarkan kenyataan media berhubung pendakwaan ke atas Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Penafian itu merujuk kepada kenyataan media bertarikh 5 Mei. Kenyataan media palsu menggunakan jata negara dan nama AGC itu menyatakan susulan daripada arahan Perdana Menteri, AGC telah menerima kertas siasatan daripada pegawai khas Perdana Menteri berhubung isu dakwaan terhadap Tan Sri Zuki. Pemerhatian terhadap kenyataan palsu itu mendapati nama KSN adalah salah. Polis turut menafikan insiden tular seorang lelaki dirompak dan dicederakan oleh beberapa individu di sebuah stesen kereta api dalam sebuah klip video bukan berlaku di segambut. Sebaliknya menyatakan kejadian berlaku di Brazil bulan lalu. Video insiden berkenaan didapati disebar pihak tidak bertanggungjawab dengan dakwaan ia berlaku di Kuala Lumpur. Orang ramai dinasihat tidak mudah percaya dengan berita tidak berasas dan tidak ditentukan kesahihannya. Satu sindiket mengedar dadah yang menjadikan inap desa sebagai transit berjaya ditumpaskan. 5 lelaki ditahan dalam 2 serbuan berasingan di Tangkak dan Pontian. 64.89 kg syabu dan 17.58 kg pil ekstasi bernilai lebih 3.4 juta ringgit dirampas. Turut dirampas 4 kereta, sebuah motosikal, 2 bot serta wang tunai dengan nilai sitaan hampir RM250,000. Semua suspek direman 7 hari hingga 11 Mei untuk siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 21 majikan di Terengganu didakwa atas pelbagai pertuduhan sejak awal tahun ini hingga April lalu. Kebanyakannya didakwa kerana gagal mencarum dan mendaftar mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 serta Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017. Turut dikompaun 27 majikan kerana lewat melaporkan kemalangan pekerja dalam tempoh ditetapkan. Tindakan drastik dan komprehensif perlu diambil bagi menangani krisis air yang lebih besar di Sabah. 4 komponen utama yang perlu diberi perhatian segera iaitu mencari penyelesaian masalah sumber air, meningkatkan keberkesanan loji rawatan, memulihkan sistem perpaipan dan memperhebat penguatkuasaan. Antara masalah utama di Sabah ialah kekurangan sumber air yang memerlukan pembinaan empangan air di kawasan tertentu. Seramai 14 penghuni 2 buah rumah di Kampung Temenggung, Jalan Telaga Air Kuching hilang tempat tinggal dalam kebakaran tengah malam tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak menyatakan rumah pertama didiami 11 penghuni, manakala rumah kedua 3 penghuni. Kes rabies di Sarawak menunjukkan peningkatan iaitu 11 kes dan 8 kematian berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Jangkitan rabies mampu membawa maut dan sekiranya terselamat, mangsa tidak akan kembali seperti sedia kala dan perlu diuruskan orang lain. Pemilik haiwan digesa mengambil sikap bertanggungjawab dengan mendapatkan vaksin untuk haiwan peliharaan mereka. Mereka yang terkena gigitan anjing juga dinasihatkan segera mendapatkan vaksin. Seorang lelaki menembak mati 8 orang awam dan mencederakan 9 yang lain dalam kejadian tembakan rambang di pusat beli belah di Texas. Suspek bagaimanapun berjaya ditembak mati oleh polis selepas dia keluar dari premis Allen Premium Outlets. Polis percaya suspek bertindak seorang diri. Identiti suspek juga belum lagi didedahkan. Sementara itu, secara keseluruhan pada tahun ini sahaja seramai 14,600 maut akibat keganasan senjata api di Amerika Syarikat. Arkib keganasan senjata menyebut daripada jumlah itu, 521 adalah remaja manakala 93 kanak-kanak. 199 insiden tembakan besar-besaran telah berlaku setakat ini. Kejadian bunuh diri terus menyumbang kepada kadar kematian yang tinggi akibat penggunaan senjata api. Pilihan Raya Umum Thailand yang bakal berlangsung minggu depan bermula dengan undi awal hari ini. Dalam keadaan cuaca yang panas, orang ramai mula beratur di pusat mengundi yang dibuka pada pukul 8 pagi. 2.35 juta individu telah mendaftar sebagai pengundi awal dengan lebih 800,000 orang di Bangkok. Suruhanjaya Pilihan Raya Thailand menyebut 52 juta rakyat layak menunaikan tanggungjawab pada pilihan raya yang akan berlangsung pada 14 Mei depan.
Baik ini pula menjelang pilihan raya umum Turki, calon presiden bagi Parti Pembangkang Kemal Kılıçdaroğlu telah mengadakan perhimpunan besar-besaran bersama penyokongnya di Istanbul. Berdasarkan tinjauan, Kılıçdaroğlu 74 tahun mempunyai kelebihan dan mungkin menang pada pusingan kedua selepas kempen eksklusif yang menjanjikan penyelesaian krisis kos sara hidup. Pilihan raya Turki akan diadakan pada 14 Mei. Menteri-menteri luar dari China, Afghanistan dan Pakistan telah mengadakan pertemuan yang berlangsung di Islamabad. Fokus terarah kepada isu keselamatan, keganasan, perdagangan dan pelaburan. Ketiga-tiga pihak bersetuju untuk memperkukuhkan hubungan, menghormati kedaulatan dan integriti wilayah serta menentang sebarang percubaan menggugat kestabilan dan keamanan serantau. Begitu juga menyokong koridor ekonomi China-Pakistan untuk diperluaskan ke Afghanistan. Peningkatan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3% dilihat seiring dengan trend ekonomi global. Ini bagi memastikan ekonomi Malaysia tidak ketinggalan jauh sekiranya pengetatan dasar monetari di negara maju seperti Amerika Syarikat masih berterusan. Kenaikan OPR ini juga dilihat perlu berdasarkan situasi ekonomi semasa, khususnya ekonomi domestik yang dilihat mengalami pemulihan. Kadar pengangguran yang semakin berkurang juga menggalakkan pertumbuhan. AirAsia Indonesia mengumumkan untuk mewujudkan penerbangan terus antara Jakarta dan Kuching bermula 15 Jun ini. Laluan udara Jakarta dan Kuching diyakini akan mewujudkan saingan sihat dalam kalangan operator penerbangan di rantau ini, sekaligus mampu menyediakan perkhidmatan lebih efisien serta kos yang berpatutan kepada pelanggan. Pelancaran itu juga bakal meningkatkan sosioekonomi Sarawak, khususnya dalam sektor perdagangan dan pelancongan. Penangguhan kadar dana Fed Amerika Syarikat yang dijangkakan dilihat melemahkan dolar Amerika dalam tempoh terdekat. Ini sekaligus terus meningkatkan daya tarikan ringgit minggu hadapan. Ringgit dijangka mampu melepasi para sokongan pada 4.4254 dan akan kekal sekitar 4.4100 hingga 4.4200 minggu depan. Data ekonomi suku pertama Malaysia yang akan diumumkan pada 12 Mei bakal jadi tumpuan. Bank Negara Malaysia kekal yakin tentang prospek ekonomi domestik. Kontrak niaga hadapan FTSE Bursa Malaysia KLCI di Bursa Malaysia Derivatif dijangka bergerak sejajar dengan pergerakan kadar asas pasaran tunai minggu depan. FBM KLCI dijangka kekal dalam pola mendatar minggu depan pada paras 1420 ke 1435 mata. Pada minggu dagangan yang pendek berikutan cuti umum yang baru berakhir, kontrak Mei 2023 dan Jun 2023 masing-masing naik 20 mata. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Andy Reza Rohadian dan Hazel Desmond untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.